Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita dalam tutorial seterusnya, iaitu panduan menjawab soalan pemahaman bahasa Melayu. Seperti kita sedia maklum, dalam bahasa Melayu terdapat satu bahagian, iaitu bahagian soalan pemahaman. Mari kita tengok, kita lihat apakah teknik-teknik ataupun panduan-panduan yang boleh diguna pakai dalam menjawab soalan ini, kerana cikgu dapati kerap kali berlaku kesilapan dan kesalahan pada anak-anak dalam menjawab soalan tersebut. Okey, dalam soalan pemahaman ini kita nak tahu apa yang dinilai oleh guru. Guru nak semak apa sebenarnya. Okey, berikut yang disemak oleh guru itu yang pertama, menjawab tugasan, iaitu adakah anak-anak menjawab soalan ini berdasarkan petikan, kerana soalan pemahaman merujuk kepada petikan yang diberikan. Kemudian penggunaan struktur ayat-ayat yang sesuai mengikut taburan markah. Penggunaan perkataan, idea dan isi, adakah idea itu betul, isi itu betul, menepati petikan, dan juga pelasan yang digunakan khususnya dalam soalan 3 markah. Baik, yang ke pengolahan idea. Bagaimana idea itu diolah? Ayat diolah untuk membentuk idea, kemudian ejaan yang betul, tanda baca yang betul, tulisan yang kemas, yang cantik, yang mudah dibaca, dan tolong perhatikan taburan markah. Baik, tentang penandaan ini, cikgu telah pun ada video yang sebelum ini, jadi anak-anak boleh merujuk pada video yang telah kita buat sebelum ini. Okey, apa yang diuji dalam pemahaman ini? Konstruk-konstruk yang diuji ialah menguji pengetahuan dan kefahaman dalam sistem bahasa, menguji kemahiran aplikasi maklumat, dan menguji kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa. Okey, ini contoh soalan. Contoh soalan 1 markah. 1 markah, contohnya, kuku berfungsi untuk isikan tempat kosong. Di soalan ini, jawapannya mudah saja. Tulis jawapan berdasarkan petikan. Jawapan yang ringkas. Baik, bagi kesalahan-kesalahan yang kecil yang tidak menjejaskan jawapan tersebut diterima dan markah tetap diperolehi 1 markah. Bagi soalan 1 markah juga seperti berikut, perkataan aku dalam petikan boleh digantikan dengan, soalan ini berkaitan dengan perkataan seerti, jawapan tidak ada dalam petikan, jawablah dengan jawapan yang sesuai dan ringkas, kesalahan kecil yang tidak menjejaskan diterima. Dan bagi soalan 2 markah, contoh, mengapakah Saleh tidak hadir ke sekolah semalam? Okey. Penggunaan ayat mestilah lengkap dengan mengulangi semula sebahagian daripada soalan beserta tanda baca dan ejaan yang betul. Jawapan mesti berdasarkan petikan. Ayat yang tidak lengkap menyebabkan markah ditolak. Dan kesalahan bahasa yang keterlaluan juga menyebabkan markah ditolak. Bagi soalan pendapat, itu soalan 3 markah. Contoh soalan, pada pendapat kamu, apakah cara-cara untuk menarik pelancong melawat Ipoh? Okey, jawapannya mestilah menggunakan ayat yang lengkap dengan mengulang semula sebahagian daripada soalan beserta tanda baca dan ejaan yang betul. Jawapan mesti berdasarkan idea sendiri yang munasabah. Ayat yang tidak lengkap menyebabkan markah ditolak. Begitu juga dengan kesalahan bahasa yang keterlaluan. Okey, bagi soalan 3 markah juga, perhatikan di sini betul-betul, perhatikan penggunaan kata ganda. Di situ ada perkataan cara-cara. Bermaksud jawapan mesti melebihi 1. Tidak boleh mengambil jawapan daripada petikan sama sekali. Jika diambil daripada petikan, markah kosong. Okey, sekarang kita lihat
contoh-contoh soalan dan jawapan. Ini contoh soalan dan jawapan 1 markah. Perhatikan ada di sebelah sini. Okey, soalannya berbunyi berikut. Siapakah yang menyertai pertandingan itu? Okey, jawapannya 1, Irfan. Atau jawapannya betul. Saya. Salah. Kerana dalam petikan telah dinyatakan yang menyertainya ialah adikku Irfan. Bagi soalan seterusnya, pertandingan bermula pada pagi, hanya mengisi tempat kosong. Okey, contoh jawapan, pertandingan bermula pukul 8 pagi, diterima. Pertandingan bermula pada pukul 8 LAPAN, juga diterima. Pertandingan bermula pada bila-bila pagi, ini sudah tentulah salah. Bagi soalan 2 markah, contoh soalan, apakah tema pertandingan melukis itu? Okey, jawapan, tema pertandingan melukis itu ialah keluarga bahagia. Memang ada di sini jawapannya. Ataupun, keluarga yang bahagia ialah tema pertandingan melukis itu. Jawapan ini diterima. Jawapan betul tetapi ayat tidak lengkap menyebabkan markah ditolak 1. Bagi soalan 3 markah, contoh soalan, selain daripada pertandingan melukis, apakah aktiviti-aktiviti yang boleh membina kreativiti kanak-kanak? 3 markah. Okay, contoh jawapan, selain daripada pertandingan melukis, aktiviti-aktiviti yang boleh membina kreativiti kanak-kanak ialah menyanyi dan menari. Okay, menyanyi dan menari tidak ada dalam petikan. Okay, jawapan betul, tetapi ayat tidak lengkap menyebabkan markah ditolak dan markah tinggal 2. Di sini ayat lengkap dan jawapannya juga betul. Yang sama. Kita lihat di sini. Selain daripada pertandingan melukis, aktiviti-aktiviti yang boleh membina kreativiti kanak-kanak ialah menari. Apa berlaku di sini? Jawapan betul. Ayat lengkap. Tetapi hanya 1 aktiviti, markahnya 2 sahaja. Kerana dalam soalan telah dinyatakan aktiviti, maknanya jawapan mesti lebih daripada 1. Okey, baik. Sekadar itu panduan untuk menjawab soalan pemahaman. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua.